Assalamualaikum, selamat malam, selamat Hari Raya. Masih lagi dalam suasana raya hari ini. So, malam ni sesi kedua untuk Kak Yong. Once again, thanks to HQ kerana beri kepercayaan untuk Kak Yong share ilmu lagi malam ni. Okay, dengan kawan-kawan semua. So, siapa yang belum ajak kawan-kawan join, masih sempat lagi untuk bawa ke dalam sesi Kak Yong malam ni, sebab di akhir sesi Kak Yong nanti, sebelum kita masuk dalam sesi soal jawab Q&A, Kak Yong akan bagi satu soalan untuk satu pemenang. Okey, satu soalan untuk satu pemenang. Kak Yong akan bagi duit raya RM100. Okey, so siapa yang mau RM100 tu, stay tune, kena dengar sharing malam ni. Okey, lepas tu nanti siapa orang pertama yang jawab, so dia lah yang bertuah. So jadi kalau siapa yang mau RM100 duit raya tu, kamu kena join lah sesi ni sehingga akhir nanti. Sebab selain daripada Kak Yong sharing ilmu malam ni, kita akan dengar satu testimoni hebat. Okey, satu testimoni hebat juga yang patut kamu dengar dan kita jadikan inspirasi untuk kita sama-sama berjuang dalam dunia Tuan Wow ni. Okey? Okay, so kita start. Okey, nama saya sendiri adalah Nur Aranti binti Abidin. So dalam Tuan Wow ni, saya lebih dikenali sebagai Kak Yong. Okey, saya masih bekerja. Saya merupakan seorang eksekutif kewangan di salah sebuah firma guaman di Labuan. Okey, walaupun saya bekerja tetap sebagai seorang eksekutif kewangan, tapi saya masih boleh menceburkan diri dalam dunia perniagaan, iaitu menjadi seorang usahawan Tuan Wow. Saya terlibat dalam dunia perniagaan Tuan Wow ni dari tahun 2016, penghujung 2016, awal 2017. Okey, sekarang Kak Yong memegang ranking sebagai premium branch. Okey, premium branch, dan masih berjuang dalam dunia Tuan Wow, walaupun masih buat orang kata part time, bukan full time. Tapi alhamdulillah Kak Yong sehingga hari ini masih boleh dapat komisen bulanan hit sampai 5 angka. Okay, so apa yang Kak Yong mau sharing malam ni kepada anda semua, kepada rakan-rakan niaga yang ada di dalam ni, kepada orang-orang baru yang baru participate, yang baru mau dengar apa istimewanya Tuan Wow ni sampai orang boleh buat duit. Kadang-kadang kita rasa benda tu dah logik. Betul kah SIM card kecil tu boleh buat duit? Okay, so kita reveal lah malam ni macam mana dia boleh buat duit. Okay, so Kak Yong sendiri ada Facebook, ada WhatsApp, ada Insta dan TikTok seperti yang ada di slide di depan kamu yang kamu nampak. So siapa-siapa yang belum add Facebook Kak Yong, belum ada nombor Kak Yong, boleh save. Kita boleh chat anytime. Okay, kita boleh sharing-sharing ilmu. Kalau dah sempat dalam akademika, kita boleh sharing di luar kan. Boleh ikutlah, boleh follow my Insta, TikTok, Facebook, and also my WhatsApp. Okay. Okay, so kita share sendiri latar belakang company. So Tuan Wow ni, HQ kita dia terletak di Taman Seri Indah. Okay, Bandar Baru Seri Petaling. Okay, siapa yang pernah pergi situ, bangunan HQ kita tu dia berdiri megah dengan logo yang besar tu lah. Okay, so Tuan Wow ni, HQ Tuan Wow ni, dia telah wujud dari tahun 2010. Dia lahirkan program Tuan Group lahirkan program nama dia ketika itu adalah Tuan Excel. Okay, Tuan Excel pada Februari 2010 dia bermula dengan program Tuan Excel. So pada tahun 2012 dia lahir lagi satu program baru dinamakan Tuan Plus. Okey, Tuan Plus pada Oktober 2012. Okey, pada Oktober 2018
sekali lagi Tuan Wow lahirkan satu program baru lagi yang dinamakan Tuan Wow. Kalau Tuan Excel dan Tuan Plus sebelum ini, kita punya rangkaian tu kita guna Tuntok, okay? Tuntok, line dia, coverage dia Tuntok. So under program Tuan Wow, kita guna line Digi, okay? So kalau mau ikutkan, syarikat ni sudah beroperasi lebih daripada 12 tahun. So rasanya tiada keraguan dalam bisnes Tuan Wow ni. Syarikat pun kukuh, okay? Dia bukan baru wujud setahun, 2 tahun. Syarikat ni sudah wujud 12 tahun dan selama 12 tahun tu syarikat tidak pernah gagal membayar komisen kepada semua usahawan-usahawan yang buat bisnes Tuan Wow ni. Okay? Okay, mari kita tengok barisan ahli lembaga pengarah kita. Okay. Di situ yang handsome boy ni executive chairman kita, Datuk Syed Kamaruzaman. CEO kita Mr. Nelson Tong, CFO kita Mr. Vincent O, COO kita Mr. Robert Chu, CMO kita Mr. Teh Baksim, and the last one kita punya CCO Miss Lina Chu. Okay, so ini adalah barisan ahli lembaga pengarah Tuan Group yang bertanggungjawab dalam inilah dalam kita punya company. Okay. Okay, malam ni saya mau mengambil sedikit masa kamu untuk melihat beberapa keratan akhbar yang kita nampak di media sosial, especially media sosial. Nowadays orang jarang beli newspaper yang physical newspaper, orang tengok online kan. Kalau kamu tengok hari-hari, kira-kira di Facebook, di Insta, di TikTok, okay, di apa tu website-website, kita sering nampak orang hilang pekerjaan, orang terpaksa diberhentikan kerja, terutamanya pada tahun 2020, okay? Penghujung 2019, pada tahun 2020 macam tu, negara dilanda pandemik, okay? COVID-19, okay? COVID-19, bukan sahaja Malaysia, tapi seluruh dunia kena impact. Okay, kita cerita pasal Malaysia dululah kan. Banyak orang di luar sana yang sangat terkesan. Okay, terpaksa yang berniaga terpaksa gulung tikar. Okay, ada yang dibuang kerja. Kalau sebelum ni gaji belas ribu, 10,000, suddenly dapat surat cinta, buang kerja. Majikan terpaksa buang kerja sebab nak mampu untuk bayar gaji pekerja ketika itu. Dan benda tu sebenarnya masih berlarutan sehingga kini, walaupun negara kita sudah isytihar endemik, tapi sebenarnya masih banyak lagi company di luar sana yang masih baru mau orang kata bangun semula lah. Okay, baru mau bangun semula perlahan-lahan membangunkan perniagaan dorang, tapi masih belum boleh ambil semua pekerja lagi. Okay, ada yang orang kata kais pagi makan pagi, macam-macam jadi. Okay, start dari zaman pandemik tu macam-macam jadi. Okay, kalau kamu tengok di keratan akhbar banyak macam kita nampak kes-kes bunuh diri. Sebenarnya benda-benda tu terjadi sebab sudah tidak boleh kawal emosi. Okay, kalau tak boleh kawal emosi, sudah tidak boleh tahan pressure. Macam mana mau menangani masalah kewangan tu dengan hutang yang berlambak, dengan kerja yang tiada, dengan barang yang mahal. Okay, sekarang yang terkini yang kita tahu, harga barang keperluan dijangka naik. Okay, dijangka naik sekitar 50 ke 60% guys, bukan sikit. Bukan sikit. 50-60% ni bukan sikit. Dengan gaji, kalau gaji kita naik 50-60, kita happy. Okay? Kalau gaji kita masih di takuk yang lama, tapi barang akan naik 50-60%, cuba kamu fikirkan. Macam mana mau survive kalau kita tidak cari satu platform ataupun inisiatif lain untuk kita jana pendapatan kita, untuk kita lari dari masalah kewangan kita. Okay, so daripada graf yang kita nampak kan, kerisauan pekerja dengan majikan sepanjang krisis pandemik ini memang teruk. Okay, memang teruk.
Kalau kamu nampak di slide tu kan, Ogos 2020 hingga kini masih lagi merah. Sebab orang masih lagi trauma dengan keadaan, ada yang belum boleh terima, ada yang masih merangkak untuk cari duit, ada yang baru pelan-pelan mau melangkah untuk bina balik empayar bisnes orang yang satu ketika dulu orang kata gah kan, tiba-tiba macam tu saja, orang bilang hilang macam tu saja kan. So inilah kenapa kita perlu cari bisnes, kenapa kita perlu buat satu bisnes yang boleh orang kata menolong atau membantu kita dengan masalah-masalah kewangan sebegini. Okey, saya mau share sikit. Kalau kamu nampak di sini, Kak Yong share pendapatan tahun 2020. Kenapa? Kerana pada tahun 2020, pada waktu orang ramai dilanda pandemik, kesusahan, dibuang kerja, gulung tikar, tiada pekerjaan, tiada perniagaan, tiada wang, tiada duit untuk survive. Tapi usahawan-usahawan Tonwau, peniaga-peniaga Tonwau, semua ejen-ejen dealer-dealer Tonwau yang buat bisnes Tonwau ni, pendapatan diorang pula menaik. Okey? Pendapatan menaik di saat orang dilanda masalah kewangan, tapi usahawan-usahawan Tonwau pula income dia menaik. Kenapa? Okey, salah satunya kan orang semua di rumah, dah boleh pergi mana-mana, memang guna phone kan. Saya betul-betul sebenarnya saya pun masih terkejut pada zaman tu, pada tahun itu, bila mana income saya mula menaik dari 1,000 ke 2,000 ke 3,000. Macam kita rasa macam betulkah? Padahal hari-hari check update kan, dah tidur pukul 12 tengah malam bila HQ tengah update commission tu, buat kita dah tidur malam, kita dah lena pun, balik-balik mau check kita punya update. Di situ memang orang kata nampak. Kenapa orang kata nampak? Bisnes ni orang kata dia tidak terkesan pun dengan pandemik yang melanda negara. Okay? So total income kenaikan dari 1,000 hingga Disember tu, saya dapat pada tahun tu 76,000 lebih. Okay, 76,000 lebih. Saya dah tipu, tadi tu saya buat dia punya details, tapi ini adalah memang orang kata saya crop daripada statement HQ sendiri. Okay? Ada nama saya di situ. Okay, ada nama saya di situ, baru lagi saya crop. So ini pendapatan tahun 2020 itulah yang saya cerita tadi. Okay, saya dah tipu. Inilah yang terjadi di saat negara dilanda pandemik, tapi commission Tonwau menaik. Okay, so kenapa kita kena join atau buat bisnes Tonwau? Tapi sebelum tu boleh Kak Yong tanya, Kak Yong terlalu laju kah atau macam mana? Tolong type something di chat, nombor 1 kalau Kak Yong okey. Type nombor 1. Okey, Alhamdulillah. Saya nampak ramai juga yang type 1, so boleh follow. Alright, so kita teruskan. Kenapa kena join atau buat bisnes Tonwau? Okey, saya suka letak gambar singkat ni di sini. Saya mau kita tengok ramai-ramai. Kalau yang ada guna phone pun rasanya boleh zoom kot rasanya kan. Nampak. Kalau kamu nampak sendiri dekat area SIM card tu kan, ada satu perkataan yang orang kata sedap ditengok. Okey, dekat SIM card tu dia ada satu perkataan yang sedap ditengok. Financial Freedom Insight. Financial Freedom Insight. Walaupun dia merupakan sekeping SIM card yang kecil, okey, yang kecil, tetapi Financial Freedom Insight dia ada bagi kita financial freedom, okey, kebebasan kewangan. Kalau kamu tengok di SIM card tu sendiri, dia sudah bagi tahu apa keistimewaan SIM card Tonwau ni. Okey. Okey. Yang pertama sekali, kenapa kamu mesti buat bisnes ni? Modal dia sangat rendah guys, sangat rendah. Okey. Kalau kamu ada RM12.50, kamu sudah boleh bermula. Okey. Bukan RM125, bukan RM1,250, bukan RM12,500, RM12.50. Okey. Kalau kamu boleh beli KFC, maksudnya kamu masih boleh berniaga Tonwau. Okey.
Kalau kamu masih boleh pergi Mary Brown, boleh pergi minum Starbucks, maksudnya kamu masih boleh buat bisnes ni. So bisnes ni modal dia serendah RM12.50. Kamu sudah boleh buka perniagaan kamu sudah ada kedai kamu sudah ada kamu punya bisnes, okey? Hanya dengan RM12.50. Kalau kamu pergi luar sana mau buat bisnes kedai runcit, kamu still kena spend, okay? Kena spend duit untuk renovation segala kan. Ini tak perlu. Yang penting kita cuma ada handphone. Mustahil zaman sekarang ni orang tiada handphone. Kalau zaman dulu, orang yang ada handphone ni orang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa ada handphone. Kalau zaman dulu mulanya ada talian telefon, telefon yang orang pakai yang apa kita panggil lah? Atur, apa orang panggil handphone yang besar-besar tu orang dulu bawa-bawa sampai begitu tu kan. Orang tu adalah orang yang sangat luar biasa pada ketika itu, pada zaman itu. Tetapi zaman milenium sekarang ni, siapa yang tiada handphone, dia memang orang yang luar biasa. Lagi luar biasa kalau tiada handphone nowadays. Okay, dia terbalik. Okay, untuk zaman sekarang, orang yang tiada handphone tu lah luar biasa. Seorang memang guna handphone untuk berhubung sekarang. Okay, so modal yang sangat rendah iaitu RM12.50, anda sudah boleh start this business. Okay, yang kedua, Tuan Wow ni bisnes dia kan, dia sangat kalis musim. Dia tidak ikut trend. Kalau kamu contohnya mau berniaga tudung, okay, mau berniaga tudung. Mungkin tahun ni tudung tu dia sangat trendy. Okay, tudung tu sangat cantik. Di mana-mana kita jalan, mesti jumpa orang guna tudung tu. Tapi sejauh mana tudung tu bertahan trend dia? Mungkin 3 bulan, 4 bulan lepas tu ada lagi tudung baru. Tudung Fazura lah, tudung Nilofa lah, tudung Fariha, macam-macam. Okay, lepas tu saingan dia banyak. Mungkin yang kamu jual tudung pada bulan ni yang kamu ambil stok sampai beratus ribu, sudah out of trend. Sudah orang nak mau beli sebab dah mengikuti trend semasa. Okay, dia berbeza dengan SIM kartun Wow. Okay, dia tidak ikut trend. Dia tidak ikut trend, dia tidak kalis musim. Okay, contohnya baru-baru ni, negara kita selain daripada dilanda pandemik COVID-19, negara kita juga diuji dengan banjir. Okay, banjir, bencana-bencana alam macam ni kan. Di KL yang dah pernah orang kata banjir teruk, boleh banjir teruk. So siapa yang macam berniaga ketika itu terpaksa tutup kedai. Okey, dah boleh menjalankan perniagaan. Ini maksudnya perniagaan tu ikut musim. Kalau musim tengkujuh dan sebagainya, dia tidak dapat beroperasi. Tetapi berbeza dengan Tuan Wow, dia tidak kalis, dia tidak ikut trend. Okey, dia tidak ikut musim. Walaupun masa tu tengkujuh, masa tu salji kah, masa tu panas terik kah, kita masih boleh buat perniagaan ni. Masih boleh buat perniagaan ni. Kita masih boleh teruskan perniagaan kita. Kita masih ada kedai kita iaitu telefon. Kita masih boleh menjalankan perniagaan kita dengan membuat promosi secara online dan offline juga melalui telefon. So tiada kekangan atau halangan untuk kita buat bisnes ni. Walaupun apa orang kata musim tu bertukar-tukar, macam-macam terjadi lah maksudnya. So dia kalis musim. So memang kita wajib orang kata buatlah bisnes ni sebab dah memang terang-terangan bisnes ni orang kata kalis musim. Kita mau cari bisnes apa lagi yang kalis musim kan? Okay, next. Maintenance yang sangat rendah dan murah. Okay, tadi kita sudah cerita pasal modal. Okay, maintenance yang sangat rendah dan murah. Kalau kita mau mulakan sesuatu perniagaan, kita mau buat perniagaan, mau ada kedai, kita kena satu renovate kedai, cat dia cantik, pasang tu aircon. Okey, lepas tu kita kena sewa kedai. Okey, kita sudah incurred cost. Kita sudah perlu ada rental bulanan, kos tambahan lagi. Lepas tu kita kena gaji pekerja, kita kena ada staff yang run the business untuk kita. Okey, kalaupun bukan kita yang 24 jam di sana, kita perlu ada staff yang jaga. Kita kena bagi lagi gaji. Lepas tu belum lagi risiko kalau kita dapat pekerja yang tidak amanah.
Okey, mungkin sebulan dua dia okey, bulan ketiga duit hilang dalam laci. Okey, risiko juga. Lepas tu kita kena bayar utility bills, okey, kita kena bayar bil api, bil air, okey, kita kena bayar. Lepas tu kalau dah rosak sana sini pun kita kena keluar duit lagi untuk kedai. So macam-macam maintenance yang kita kena buat bila kita buat perniagaan yang memerlukan premis, okey, yang kita perlukan kedai untuk kita buat perniagaan, okey. Itu belum lagi kalau ada risiko kedai kita dipecah masuk. Kita pening lagi, kita baru mau start bisnes, sudah keluar duit yang banyak, tiba-tiba sudah cantik kedai apa, orang pecah masuk lagi. Curi macam-macam. So macam-macam terjadi. Tapi dengan Tuan Wow kita tak perlu semua tu. Tak perlu sewa kedai, tak perlu ada pekerja, tak perlu gaji pekerja. Kita lah bos, kita lah pekerja. Kita lah semuanya. Kita punya perniagaan, kita yang uruskan masa kita berniaga. Semua melalui handphone. Okay? Semua kita yang urus sendiri. Masa kita, macam mana kita mau manage masa kita dengan perniagaan kita. Okay? Alright, next one. Tuan Wow ni memandangkan dia adalah SIM card untuk berhubung, ianya merupakan produk keperluan pada masa kini. Okay, produk keperluan. Di mana-mana pun kita berhubung, kita menggunakan telefon. Okay, so untuk zaman sekarang saya rasa orang lebih pilih untuk simpan handphone di beg daripada IC. Kadang-kadang IC tinggal pun orang tak peduli. Nampaklah bukan ada checking pun. Tapi kalau handphone yang tinggal, patah balik pergi ambil. Sebab orang mau berhubung. Okay, mau WhatsApp, mau bagi tahu kalau kita kerja, kalau kita lewat, mau bagi tahu majikan. Ataupun kalau kita ada apa-apa meeting dengan klien, kita mau update ke apapun, perlu handphone untuk berhubung, untuk di call. Okay, so nampakkan orang kata bisnes ni, dia punya potensi tu sangat besar. Potensi dia sangat besar sebab dia merupakan produk keperluan yang orang memang hari-hari pakai, memang orang cari, okey? Produk yang orang memang cari. So potensi bisnes ni sangat besar. Mari kita sama-sama buat sebab orang memang cari. Sekarang di Malaysia saja kita ada lebih kurang 4 juta penduduk. Dalam 4 juta penduduk tu yang baru join Tuan Wow baru 600,000 lebih rasanya. Berapa ramai lagi di luar sana yang belum join atau belum menggunakan SIM card Tuan Wow ni. So kitalah orangnya yang akan supply, yang akan jual bisnes ni kepada mereka. Kita perkenalkan, itu tugas kita. Jadi kita buat bisnes ni untuk orang di luar sana yang belum tahu pun apa tu Tuan Wow, apa kelebihan Tuan Wow. So inilah kita. Inilah kita punya orang kata perniagaan. Kita share dengan diorang. Okey, kelebihan seterusnya. Untuk Tuan Wow ni, untuk perniagaan Tuan Wow ni, sistem perniagaan dia sudah disediakan secara percuma. Okey guys, percuma. Kalau kita macam kalau kita buat bisnes sendiri kan, kita mau fikir lagi kita punya sistem perniagaan tu. Macam mana kita mau buat, alat tuju dia apa kan, key in data dia macam mana apa semua. Untuk Tuan Wow ni kita tak perlu pening, tak perlu pusing-pusing, tak perlu orang kata serabutkan kepala mau fikir semua tu. Sebab HQ sudah sedia untuk kita. Yang penting kita join, kita buat, kita sign up orang, okay? Kita bawa orang join, orang top up, commission masuk. Lepas tu kita tinggal maintenance kita punya group. Begitu saja sebab sistem perniagaan tu sudah disediakan oleh HQ. Daripada pening-pening kamu mau kira bulan ni berapa orang top up kali berapa, si Anu ada top up sampai mau rekod di buku apa semua dah payah. Sebab semua tu HQ sudah sediakan dia punya sistem. Okay? Macam mana diorang sudah susun atur dengan baik sistem tu. Secara percuma, kita tak perlu bayar pun sistem tu. Okay? Okay, untuk Tuan Wow sendiri, banyak keistimewaan yang company bagi dari mula wujudnya program Tuan Excel sehinggalah baby Tuan Wow ni. Okay? Macam-macam sebenarnya company sudah bagi. Termasuklah orang kata insentif. Kalau dulu belum ada kita jadi pandemik ni, apa tu HQ rajin buat apa tu orang bilang dia bagi trip
pergi negara sini, pergi negara sana kan. Dia bagi trip lah kepada mana-mana ahli yang layak untuk pergi. Dia ada syarat-syarat dia lah. Lepas tu dia ada macam kempen bulanan, tahunan, kalau ikut perayaan macam baru ni Chinese New Year ada kempen duit, hari raya ada kempen duit. So macam-macam HQ bagi. Memang banyak HQ bagi kepada mana-mana ahli ataupun yang join Tun Wow ni. Okey. Salah satu lagi keistimewaan penting yang diberikan syarikat adalah khairat kematian. Okey. Kita ni orang kata kita tidak tahu jangka hayat hidup kita. Okey. Kita tidak tahu kita ni sampai bila, orang cakap kan kita punya masa yang ada di dunia ni lah orang bilang. So HQ dia sangat mengambil berat tentang ahli-ahli, ejen-ejen, dealer-dealer, usahawan-usahawan Tun Wow dia sekiranya berlaku apa-apa terhadap si pengguna maupun ejen Tun Wow ni, sekiranya terjadi apa-apa ataupun berlaku kematian terhadap si pengguna ataupun ahli Tun Wow tersebut dan dia didapati mengikuti syarat, waris, okey, waris akan dapat khairat kematian daripada HQ. Mereka akan bagi wang tunai lah kan kepada waris. Itu sebab kalau kita sign up orang, dia minta nama pewaris, jangan takut untuk bagi tahu kepada mereka kenapa minta. Kadang-kadang benda tu sedikit sensitif tau kalau kita baru membawa orang join. Orang kita tiba-tiba tanya nama pewaris, siapa, kenapa ni bawa join, saya mau ikut program Tun Wow ni saja, mau pakai SIM card yang siap tanya pewaris ni apa, macam aku mau mati besok, macam tu kan. Kadang benda tu macam sedikit sensitif, tapi kita bertanggungjawab untuk fahamkan kepada mereka apa kebaikan, apa sebenarnya keperluan di sebalik kita minta segala details ni lah waris-waris mereka. Kenapa kita lah yang bertanggungjawab untuk bagi tahu mereka, terangkan kepada mereka kenapa perlu ada benda tu, okey, supaya dong faham, supaya bagusnya dorang ni prihatin, okey, prihatin kepada pengguna. Okey, selain daripada khairat kematian, company juga bagi insurans percuma. Insurans percuma guys, cuba kamu fikirkan zaman sekarang ni, kalau kamu mau ambil insurans di luar sana, kamu kena bayar monthly tau. Saya sendiri ada ambil medical insurance pun saya bayar bulanan. Tiada benda yang percuma. Zaman sekarang tiada benda yang percuma. Tapi company boleh bagi insurans percuma. Okay? Insurans percuma kepada pengguna, kepada orang yang join Tun Wow. Kamu nampakkan macam mana baiknya company dan dia bagi manfaat yang macam ni kepada kamu supaya sebenarnya benda ni peluang untuk kamu ceritakan kepada orang di luar sana. Kelebihan yang ada dalam SIM card Tun Wow selain boleh buat duit, dia boleh bagi banyak keistimewaan. Kerana SIM card ni dia bukan saja bagi duit, SIM card ni dia sangat prihatin dengan kamu. Jadi banyak benda-benda begini yang kita perlu cerita kepada ramai orang di luar sana yang diorang dah tahu pun, sebab diorang rasa SIM card ni hanya sekadar SIM card. Jadi itulah tugas kita bagi tahu kepada mereka apa keistimewaan yang ada dalam SIM card Tun Wow ni. Okey. Okey, ini kempen ni orang kata masih berlangsung. Insurans percuma ni. Kalau dulu kepada 5,000 yang terawal, so HQ up lagi sebab sambutan dia luar biasa, alhamdulillah. So cepat-cepatlah kita orang bilang ambil peluang ni untuk dapatkan, untuk grab pelindungan insurans secara percuma ni. Okay. Seterusnya, SIM card Tun Wow ni dia bagi kita duit. Bukan saja bagi kita duit, tapi income passive. Okay, income passive, bukan income aktif. Lepas ni kita akan tengok apa beza sama ada income aktif dan income passive. Sangat-sangat passive income dalam Tun Wow ni. Okey. Mari kita belajar sikit lah. Kita belajar sikit
apa beza pendapatan aktif dengan pendapatan pasif? Okey. Aktif ni pendapatan dia kita hanya akan dapat setiap kali kita melakukan kerja. Macam kerja yang hakiki, okey. Kita turun kerja hari-hari, 30 hari, 1 bulan, ujung bulan kita dapat gaji. Ataupun kita dapat gaji hari. Kita turun hari ni, bos bagi duit. Kita dah turun besok, kita dah dapat duit sebab kita tidak kerja. Okey. Berbeza dengan pendapatan pasif. Pasif, walaupun kita tidak kerja, kita buat kerja tu sekali saja. Macam inilah kita perkenalkan kepada orang SIM Platon Wow, kita jual, lepas tu dia top up, selepas tu kita tak perlu lagi cari orang tu. Bukan cari, maksud saya, kita mau tanya dia setiap bulan, kamu saya top up, berapa kamu top up bulan ni, di mana kamu top up, tak perlu. So kita bekerja sekali, benda tu akan berlarutan hingga bila-bila. Itu namanya pasif. Okey, pasif. Okey. Kalau pendapatan aktif ni pula, jika kita sakit atau MC, gaji tidak akan dibayar. Okey, kalau kita dalam 1 bulan tu balik-balik sakit, balik-balik MC, dah kerja. Lepas tu bos pun kata, okey, kamu punya MC pun tidak akan dibayar sudah sebab terlalu kerap sakit. Okey, mungkin kita ada masalah kesihatan. So, kamu tidak akan dibayar. Itu kalau pendapatan aktif. Pasif berbeza. Kita sakit pun, kita demam sehari 2, duit tu tetap ada. Komisen tu tetap berjalan. Selagi mereka-mereka ni top up. Okay? Selagi mereka-mereka ni top up, selagi rangkaian kita masih bergerak, duit tu masih masuk walaupun kamu demam. Okay? Walaupun kamu demam, kamu sakit seminggu, duit tu tetap ada. Tetap dibayar. Okay? Tetap dibayar. HQ dah pernah lagi call, hello Kak Yong, demam sudah seminggu tiada sign up, so kami stop dululah komisen untuk seminggu ni sebab tiada sign up. Dah pernah, belum pernah terjadi sepanjang Kak Yong join Ton Wow. Okay? Lepas tu, dalam pendapatan aktif, jika kita meninggal dunia, tiada pendapatan yang akan diwariskan. Contohnya macam gaji. Gaji kita ni, kalau kita dalam bulan tu tiba-tibalah kita ditakdirkan meninggal dunia, that's it. Kita akan mungkin dapat sagu hati daripada majikan, dia akan pergi rumah bayar macam bagi sedikit sagu hati daripada company sebab si fulan ni sudah orang kata bekerja dengan kami selama berapa tahun, jasa dia pergi, mungkin dapat daripada majikan, tapi itu sajalah, itu saja. Tetapi berbeza dengan pendapatan pasif di dalam Ton Wow, sekiranya terjadi apa-apa kepada kita atau kita ditakdirkan meninggal dunia, pendapatan kita masih boleh diwariskan kepada waris kita. Okay, waris kita masih boleh orang kata dapat income tu yang masuk ke dalam akaun tu, orang masih boleh dapat. Okay, masih boleh dapat selagi mana macam saya cakap tadi, orang-orang tu top up, rangkaian masih bergerak, insyaAllah masih dapat komisen. Okay? Jika pendapatan aktif, kalau kita sudah tiada, beban hutang tetap ada tau. Bukan kata kita sudah tiada, beban hutang pun hilang masuk sama-sama kita, tidak. Bila kita sudah tiada, ini yang kita risaukan. Beban hutang ditanggung oleh keluarga kita, orang-orang yang kita sayang. Okay. Kalau si suami yang meninggal, isteri perlu galas tanggungjawab, okay, untuk settle hutang-hutang, mana dengan anak lagi, ataupun kalau macam orang tu masih bujang, belum berkeluarga, mungkin ibu bapa, adik-beradik yang kena galas hutang tersebut. Berbeza dengan pendapatan pasif, hutang tu kita dapat bayar melalui pendapatan yang telah diwariskan kepada waris kita. Okey, kan duit tu masih ada, komisen masih masuk, sedikit sebanyak, okey, waris kamu boleh gunakan duit tersebut untuk settle hutang, bayar rumah, bayar kereta, bayar insurans, bayar bil api, air, Astro, Unify, macam-macam kan sekarang.
dengan belanja sekolah budak. Okay? Belanja harian budak sekolah. Semua tu perlu difikir tau. Bila kita ataupun seseorang sudah meninggal dunia, benda-benda tu kalau kita buat dari awal, kita dapat tu pendapatan pasif, benda-benda tu insya-Allah boleh bantu waris kita. Diorang tidak terbeban. Okay? Kalau kita tengok yang macam saya cakap sebelum ni, ada yang sampai bunuh diri sebab dah sanggup mau tanggung hutang yang telah ditinggalkan. Okay? Hutang yang telah ditinggalkan, dah sanggup mau tanggung. Menemui jalan yang buntu, dah tahu mau fikir macam mana lagi mau cari duit. Sampai bunuh diri. Itu saya dorang fikir jalan terbaik untuk diorang. Okay? Jadi itulah pentingnya kita buat bisnes yang bagi kita pendapatan pasif setiap bulan. Kita jual sekali, kita dapat berkali-kali, berulang-ulang. Repeat sales. Okay? Repeat sales. Kita punya, orang kata duit tu ada dalam akaun kita. Okay? Bukan saya cakap kita perlu berhenti kerja terus, tidak. Sekurang-kurangnya sambil kita bekerja, kita buat bisnes SIM card Tuan Wow ni, orang bilang, so kita dapat income lain, income tambahan. Okay? Sekurang-kurangnya income tambahan ni bolehlah orang kata merealisasikan, okay? Kamu punya impian untuk bawa family kamu, orang tua kamu pergi bercuti, pergi mengerjakan haji. Okey? Kamu kena percaya benda ni. Kamu buat dan percaya. Bisnes ni kamu buat dulu untuk 3 tahun pertama, kamu percaya. Percaya income tu memang akan ikut. Kamu bertahan 3 tahun pertama untuk buat SIM card Tuan Wow ni, kamu konsisten buat dalam 3 tahun pertama tu, kamu akan nampak sudah hasil dia tu. Boleh sudah orang kata, alhamdulillah. Macam, yalah gaji is gaji, kamu kena bayar komitmen bulanan kamu. Kadang-kadang gaji tu ada lagi yang baki. Mesti ada punya kes-kes yang macam tu. Dia punya hutang melebihi dia punya gaji. Dia hutang sikit sebelum hujung bulan, dia hutang sikit. Dia hutang sikit, dia hutang sikit. Lama-lama hutang tu banyak bila hujung bulan. Dapat je gaji, pergi ATM, keluarkan duit, bayar hutang, tinggal sekeping. Mau hidup macam mana kan? Okey, jadi bila kita ada pendapatan tambahan macam ni, sekurang-kurangnya gaji kita sudah bayar komitmen. Okey? Sudah bayar komitmen, semua sudah lepas. Income Tuan Wow, kita boleh gunakan untuk belanja harian. Kalau ada lebih, alhamdulillah kita boleh bawa anak bini bercuti. Kan? Kita boleh bawa family bercuti. Boleh bawa anak-anak pergi sekali-sekala pergi main, pergi apa orang kata taman tema kan macam mana kan. Kita happykan family kita dengan income yang kita cari. Income Tuan Wow yang kita cari secara pasif ni. Okay? So, memang zaman sekarang kita perlukan income pasif ni. Memang kamu kena buat, memang perlu cari income pasif ni. Untuk zaman orang kata, sebenarnya zaman kita ni zaman mencabar. Okay? Zaman yang mencabar. Walaupun kerajaan umumkan ada kenaikan gaji minimum sehingga 1,500, tapi sebenarnya realiti hidup kita sekarang, kos hidup kita sangat tinggi. Okay? Kos-kos bahan mentah tinggi. Kita punya, kalau kita pergi supermarket beli barang, kalau kita bawa RM50 guys, kita dapat sikit je barang. Okay? Bukan berbeza dengan zaman dulu. Zaman dulu bawa RM50 penuh troli. Zaman sekarang tidak. Jadi cabaran hidup sebenarnya zaman sekarang ni sangat mencabar. So itulah perlunya kita buat bisnes Tuan Wow ni. Buatlah kawan-kawan, buat secara konsisten. Yakin je dengan bisnes ni, memang kamu akan dapat pendapatan yang kamu impikan. Kamu perlu konsisten dengan tindakan kamu. Okey. Saya akan share sedikit sebanyak tips sepanjang saya menjalankan bisnes Tuan Wow ni lah. Memang inilah yang saya buat bersama suami saya. Kami bersama-sama berjuang dalam bisnes SIM card Tuan Wow ni. Okay, suami saya juga usahawan Tuan Wow dan suami saya buat Tuan Wow ni full time. Okay, full time. Saya part time, dia full time. Kalau siapa pernah ikut sesi akademika 2 minggu lepas, Rudy Roni, itu suami saya. Okay. Okay, kita pergi satu-satu.
Tips yang pertama, sentiasa bermula dengan niat yang betul. Sentiasa bermula dengan niat yang betul. Niat ni penting guys. Kalau kita buat apa-apa bisnes, tidak kisahlah bisnes ke atau perkara-perkara lain. Sebenarnya semua bergantung dengan niat. Okay, niat. Kalau niat kita tu, kita niatkan dengan betul, insyaAllah benda tu akan jadi benda yang baik. Okay, benda yang baik, benda yang betul. Sama juga dalam bisnes Tuan Wow ni. Kalau kita bermula dengan niat yang baik, niat yang betul, niat kita mahu bantu ramai orang di luar sana yang orang kata dalam kesusahan, yang terjerat dengan masalah kewangan. Okay, ramai di luar sana yang orang kata kesian, sangat kesian dengan kehidupan yang susah mau survive. Ada yang terpaksa yang dulunya ada rumah, lepas tu terpaksa tinggal di bawah-bawah jembatan sebab sudah tiada duit untuk survive, okay? Tidak boleh sudah menampung kos hidup. Jadi itulah kita tanamkan niat kita untuk bantu orang-orang begini, untuk bantu orang-orang di luar sana tu yang masih terjerat dengan masalah kewangan. Kita bawa diorang dalam bisnes ni, kita ajak diorang buat supaya diorang pun boleh menikmati hasil atau commission daripada Tuan Wow ni. So kalau kita dapat bantu diorang ni, bila diorang bergerak satu hari nanti dalam rangkaian kita, insyaAllah kita punya income akan follow. Okay? Niat yang pertama tu kita bantu dulu diorang keluar dari masalah kewangan. Jangan fikir income semata-mata. Jangan terlalu memikirkan bisnes ni kita buat untuk terus duit. Betul, kita cari duit tu betul. Tapi niat sebenar kita cuba untuk tanamkan niat bantu kita punya orang kata kawan-kawan ataupun saudara-saudara Islam kita di luar sana ataupun walaupun bukan Islam, saudara mara kita di luar sana yang memerlukan. Orang bilang kan, saudara mara kita yang memerlukan di luar sana kita bantu. Okay? Yang keduanya kita tanamkan azam atau ingat big why kita. Bila kita bermula, bila kita sudah buat bisnes ni, kita perlu tanamkan azam tau. Kita perlu ingat kenapa kita bermula. Kenapa mesti mula? Okay? Kenapa kita bermula dan kenapa mesti mula? Memang kita akan refresh balik, kita akan ingat balik. Dulunya aku begini-begini. Aku mau belikan anak aku sebiji kereta kontrol pun aku nak mampu. Okay, aku nak mampu. Kadang bawa dorang jalan, Pak mau beli gini-gini, kawan begini. Nantilah nak, nantilah. Kita terpaksa tahan diri kita. Sebenarnya jauh di sudut hati seorang ibu bapa, saya faham mesti kamu sedih. Kamu tidak mampu untuk memberikan kebahagiaan itu kepada anak-anak kamu. Okay, jadi kerana itulah kita tanamkan azam kita simpan dalam benak pikiran kita, ingat big why kita. Big why kita adalah dorang, ibu bapa kita, anak-anak kita. Kita mau bahagiakan dorang, kita mau ubah nasib kita ni tidak selama-lamanya macam tu. So hari-hari kita ingatkan diri kita, kalau kita rasa malas mau buat, kita ingat balik apa big why kita. Kenapa kita mau bermula? Kenapa kita kena mula? Kamu kena memang simpan dalam benak pikiran kamu, azam kamu tu. Okey. Seterusnya tips yang saya lakukan adalah latih diri bercakap. Okey, latih diri bercakap, bina keyakinan diri, bantu tim untuk kembangkan networking. Okey. Latih diri bercakap ni maksudnya ada orang dia tidak mahu bermula dengan bisnes ni sebab dia kata saya tidak pandai cakap. Saya ni pemalu. Saya mau duduk kopi-kopi cerita dengan kawan baru cakap sikit pun saya tidak boleh, saya malu. Dia sangat blok dia punya mental tu kan, dia sudah blok awal-awal, pemalu, dia tidak boleh, dia sudah blok awal-awal. Sedangkan kamu boleh saja latih diri kamu untuk bercakap. Kamu hari-hari pun bercakap, mau makan, pergi kantin, mau pesan, mau beli KFC, boleh pun pesan, bercakap kan? Bercakap juga tu, bukan dah bercakap. So sebenarnya kita ni boleh bercakap, cuma kita perlu latih diri kita untuk bercakap. Okay? Untuk untuk orang kata ada komunikasi yang lebih baik. Okay?
Kalau kamu belum yakin untuk bercakap dengan orang luar, kamu latih diri kamu. Saya dulu pun berlatih, saya menghadap cermin. Saya menghadap cermin, saya bercakap. Hari-hari saya bercakap, saya latih diri saya. Lama-lama saya duduk bercakap dengan kawan-kawan yang rapat, family members yang rapat. Jangan tiba-tiba kamu baru join Tono hari ini, tiba-tiba kamu duduk kedai kopi, kamu terus pergi jumpa dia. Memanglah, sedangkan kamu belum ada ilmu yang cukup, belum ada komunikasi yang baik. Lepas tu bila orang bagi soalan, tembak, kamu sudah down. Lepas tu kamu akan cakap, nak mula buat susah ni. Saya nak pandai cakap ni. Sebab kamu belum latih diri untuk bercakap. Belum ada komunikasi yang baik. Belum ada keyakinan. Belum bina kamu punya keyakinan diri. Okey? Belum ada keyakinan diri, macam mana kamu mau sampaikan kepada orang lain? Okey? Okey, lepas tu kan kita kena bantu untuk kembangkan networking. Okey. Dalam kita mau bantu tim kita kembangkan networking, ini kalau sudah kita buat lah kan, kita buat, kita sudah ada rakan niaga di bawah kita punya grup sudah berkembang, sudah orang kata beranak-ranak lah, orang kata daripada 1 orang ke 4 orang, 4 orang ke 16 orang, ke 32 orang, makin beranak pinak. Orang bilang networking sudah berkembang. Okey. Macam mana kamu mau kembangkan tim kamu? Ketika itu kamu sudah digelar leader. Okay? Ketika itu kamu sudah digelar leader. Leader ni sebenarnya bila kamu sudah bawa seseorang join ataupun bawa rakan niaga kamu join bisnes ni, okay, join bisnes ni, sebenarnya kamu bertanggungjawab untuk sampaikan ilmu kamu, jaga networking kamu, jaga dia orang dengan baik. Kamu kena ajar macam mana mula-mula kamu dulu mencari tahu ilmu, kamu akan beritahu juga rakan niaga kamu. Okey, untuk buat bisnes ni, kamu kena rajin pergi kelas, salah satunya. Kamu kena rajin bertanya, okey, kena rajin bertanya, kena konsisten. Kalau ada benda yang dah tahu, bertanya dengan leader kamu, okey? Atau kalau ada info-info terbaru daripada HQ kita, rajin cek apa benda dia. Sekarang ni pun HQ sudah sediakan platform, dorang ada Telegram. Join that group, join Telegram tu, dorang sampaikan info. Kita boleh tahu apa info terbaru. Jadi kan orang bilang kita ajar diorang ni, kita ajar kita punya rakan niaga ni, kita cari tahu masalah dorang. Jadi kan bila kita sudah ajar dorang akan buat benda yang sama dengan dorang punya rakan niaga di bawah mereka lagi. Maksudnya Tuan Wow ni sebenarnya tips dia kan, dia punya bisnes ni dia lebih kepada duplikasi. Macam saya dulu, saya pun belajar dari leader-leader saya, dari founder Kaizen Group Tuan Tahir. Satu ketika dulu dia sangat banyak membantu tim dia. Kalau kami jemput untuk hadir, kami jemput untuk pergi mini preview, dia datang. Padahal Tuan Tahir tu di Tawau, saya di Labuan. Kami jemput, dia datang. Lepas tu kami pernah buat tour Sabah, kami pergi Sepitang, kami pergi Kiningau. Kami bawa leader kami, Tuan Tahir, dia datang. Itu salah seorang leader yang saya respect. Okay? Saya respect sehingga sekarang sebab beliau tidak pernah orang kata tunjukkan sikap tidak bertanggungjawab dengan grup. Itu salah seorang leader yang memang saya respect sehingga kini dan dialah bertanggungjawab untuk melahirkan banyak leader dalam Kaizen Group. So, apa yang Tuan Tahir ajar kami lagi ajar kami punya rakan niaga. Kami ajar kami punya rakan niaga dan begitulah seterusnya. Jadi, dalam Tuan Wow ni kita perlu ada duplikasi. Okay, duplikasi. Apa yang leader kita buat, kita buat. Apa yang baik, kita ikut. Macam tu. Okay? Lepas tu kita kena sentiasa rajin. Serve kita punya rakan niaga lah. Kita ambil tahu, kita buat kelas. Kita santai-santai dengan kita punya grup. Kita buat kopi-kopi, tanya. Apa masalah kamu? Ada masalah ke tidak? Sekarang ni, mesti akan kita, kalau sudah ada grup sendiri kan, kita akan buat grup WhatsApp. Okay. Grup Kak Yong, grup
Familiatif, contoh kan Kaizen apa, macam kami sendiri Kaizen, kami ada Kaizen apa kan. So dalam grup tu tanya, lepas tu ajak ataupun selalu pesan kepada kawan-kawan dalam grup tu rajin bertanya. Orang yang berjaya ni sebenarnya adalah orang yang banyak bertanya. Orang yang banyak bertanya dan mahu mencuba. Orang yang berjaya ni orang yang memang banyak bertanya, macam-macam dia tanya. Okay? Dia akan selalu bertanya sebab dia mau cari ilmu. Kalau kita mau berjaya, kita memang kena banyak bertanya. Banyak bertanya, kita kena rajin, InsyaAllah kita akan berjaya. Yang penting memang kena banyak bertanya lah. Okay? Dan dia mesti seorang yang berani untuk gagal. Berani untuk gagal. Sebab kejayaan ni kita akan capai, tapi kita memang akan lalui kegagalan dulu. Tidak kisahlah kegagalan, sekecil-kecil kegagalan sehingga sebesar-besar kegagalan. Saya sendiri pernah lalui benda-benda ni masa saya bermula. Saya akan, kalau macam lunch time, saya akan either flyers. Saya pergi macam belakang-belakang area saya kerja tu ada macam kedai-kedai makan, macam tu kan. Saya akan edar flyers. Pernah saya edar flyers tu kan, dengan seorang pakcik ni, dengan seorang hamba Allah ni. Saya baru bagi flyers tu, saya baru pusingkan badan saya, dia sudah tong sampah. Okay. So benda-benda begini sebenarnya kita buatkan satu pembakar semangat. Kita dah boleh macam, kita dah boleh marah orang, itu hak orang tahu. Kita ni dalam buat perniagaan Tuan Wow ni, jangan pernah paksa. Jangan ada istilah paksa, okay? Kita ni bertanggungjawab untuk kongsi kebaikan, apa kebaikan yang ada dalam SIM kad Tuan Wow, tapi jangan paksa orang. Jangan paksa. Jangan paksa orang biar diorang faham betul-betul kebaikan, manfaat SIM kad ni, diorang join. Sebab kalau kamu bawa orang secara paksa sebenarnya kan, orang tu tidak akan bertahan lama. Dia tidak akan bertahan lama guna SIM kad Tuan Wow tu. Sebab kamu paksa. Bukan dari hati dia. Dia nak minat pun sebenarnya, kamu paksa. Tapi ada juga orang yang dipaksa, bila dia pakai, dia teruja dengan kelajuan internet kita dengan, dia pakailah lama sikit. Tapi sebaik-baiknya biarlah kita ajak orang join secara baiklah, secara baik. Lepas tu kalau kita kena reject, jangan terus down. Rejection tu sebenarnya bagus. Rejection tu sebenarnya bagus sebab lagi orang reject kamu, lagi kamu semangat mau buat. Lagi kamu cakap, lagi kamu akan tanam macam, apa masalah aku ni Kenapa orang reject Mesti ada kekurangan yang aku belum, orang bilang belum boleh buat. Kenapa kawan aku, leader aku boleh hit sampai income begini? Kenapa aku tidak boleh? Apa kurangnya aku? Mesti kita cari tahu. Apa? Sebab rejection itu sebenarnya pahit. Memang pahit. Kita sendiri mau rasa rejection tu kan macam, ya Allah, sakit jauh hati. Tapi kan sebenarnya rejection tu kamu buatkan pembakar semangat. Semua orang kata mindset. Mindset tu, kamu kena betulkan mindset kamu. Supaya orang bilang rejection tu dah jadi sangat pahit lah. Dah tawar-tawar sikit untuk kamu. Okay. Lepas tu kan reward untuk tim. Reward untuk tim. Ini pun kamu kena selalu jugalah bagi reward dengan tim kamu. Mana yang kamu rasa leader yang bagus, yang bergerak, yang memang nampak dia punya potensi, kerajinan, konsisten, bagi dia reward. Bagi dia reward. Okay, oleh kerana bulan ni kamu sign up begini-begini, okay, aku bagi begini. Aku bagi kamu, kalaupun kamu dah boleh bagi dalam bentuk tunai, duit kan, apa semua, bagi dia t-shirt Tuan Wow kah, bagi dia flyers kah, kan. Okay, jadi tim tu bertambah semangat mau buat. Berkubar-kubar semangat. Dia cakap leader aku ni bagus. Dia sangat ambil peduli. Dia sangat tahu. Dia dah pernah buang kami. Dia yang bertanggungjawab bawa kami dalam dunia perniagaan ni. Dia juga yang menjaga kami. Dia ambil tahu keperluan kami. Tapi ada tapinya. Kalau kita sudah ada
orang bilang leader yang di bawah kita nih, atau orang yang kita bawa masuk nih, kita pastikan dia belajar, dia buku buku, dia tulis, dan dia belajar. Jangan juga kita nih terlampau suap. Macam mana saya bagi tahu? Kita nih kan, kalau mau menjaga kita punya tim, kita kena pastikan dia betul-betul belajar. Jangan mahu dibagi semua benda. Okay, jangan mahu dibagi semua benda. Macam contohnya kan, okay, kali pertama dia bawa rakan niaga dia minta tolong Kak Yong, tolong dulu bah, terangkan macam meyakinkan saya punya kawan ni untuk join. Kenapa kita pergi? Kita duduk sama-sama, kita cerita. Dalam pada kita cerita tu, kita mau leader kita tu belajar. Dia ikut cara kita. Macam saya cakap tadi duplikasi, dia ikut cara kita. Macam mana kita sampaikan message tu dengan bakal prospek kita, dia kena belajar. Okay? Tak boleh setiap masa, setiap kali dia dapat prospek, hello Kak Yong, tolong bah dulu, aku ada prospek ini. Nanti besok dia dapat prospek, hello Kak Yong, tolong bah dulu, jumpa aku di sini-sini sebab ada prospek. Umpamanya, dia mau kita yang bekerja untuk dia. So, dia tidak akan belajar apa-apa. So, elakkan benda ni dalam networking kamu. Elak benda ni. Dia perumpamaan kita bagi dia pancing untuk dia belajar tangkap ikan. Okay? Saya selalu terapkan benda tu. Bagi dia pancing atau joran untuk dia belajar tangkap ikan. Bukan kita belikan dia ikan atau bagi dia ikan. Hari-hari bagi dia ikan. So, dia tidak pernah akan belajar macam mana cara untuk menangkap ikan. So, itu yang akan kita buat dalam networking kita. Kita kena pastikan kita punya networking tu belajar sesuatu daripada kita, duplikasi apa yang kita sudah terapkan. So, itu yang diorang akan buat kepada orang-orang di bawah mereka lagi. Pastikan diorang belajar sesuatu, jangan mahu disuap. Sebab kebanyakan tim yang saya pernah jumpa lah, kadang-kadang kita chit-chat sesama kita kan, diorang blame begini, nak mau ikut, orang-orang kami ni nak mau ikut cakap. Tapi kadang-kadang kan kita sebagai leader, kita kena tengok kita juga. Selain daripada kita tengok ahli-ahli di bawah kita, kena tengok kita juga sebagai leader. Adakah kita ni betul-betul serve kita punya rakan niaga di bawah kita dengan baik? Adakah kita betul-betul peduli diorang dengan baik? Kalau kita betul-betul rasanya sudah peduli dengan baik, tapi mereka yang naik kepala, so let it be. Kita tidak boleh paksa orang. Tapi kebanyakan kes yang saya tengok, ada yang mengadu tidak dipeduli. Tidak dipedulilah. Jadi sebaiknya kamu pedulilah rakan niaga kamu jika kamu sudah bertanggungjawab bawa dia dalam bisnes Stonewall ni. Okay? Okay, sentiasa cari upline anda. Ini untuk yang baru join. Kalau yang baru join kan, kalau kamu mau belajar macam saya cakap tadi, kamu kena rajin. Cari upline kamu. Cari upline kamu, rajin bertanya. Hari-hari pun dapat, cari je dia. Kasih dia kerja sikit. Supaya dia boleh turunkan ilmu dengan kamu. Okay? Cari dia, belajar cukup-cukup. Gali ilmu dengan dia, lepas tu boleh buat sendiri. Cari upline kamu. Jangan kamu join dengan si A, tapi lepas tu kamu cari yang si B. Kamu minta ajar si B. Kenapa kamu kena cari yang si B, sedangkan kamu yang bawa join kamu adalah si A? Cari si A tu. Suruh dia ajar kamu. Suruh dia ajar kamu macam mana memula tu bisnes Stonewall. Suruh dia ajar kamu itu Z, lepas tu kamu buat. Itulah kamu buat seterusnya. Okay? Sentiasa cari upline kamu. Rajin-rajin cari. Jangan malu. Okay, ini paling penting. Buang alasan atau orang negatif. Ini sebenarnya salah satu sebab yang membunuh semua peniaga atau orang yang mau berjaya di luar sana. Okay? Ini adalah alasan yang paling, alasan ni kan, orang kata paling kamu kena buang jauh-jauh lah. Memang kena buang jauh-jauh. Sebab dengan alasan ni lah, kamu tidak akan kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Sebab kamu penuh dengan alasan. Baru mau keluar pergi, orang bilang buat prospecting, malas lah. Panas pula ni hari tu, cuaca panas. Nanti aku keluar pingsan. Macam-macam lagi. Sedangkan bukan juga kita berjemur di matahari mau cari prospek. Carilah tempat-tempat yang orang bilang boleh cari prospek.
bawa pergi minum-minum. Kan alasan kan? Macam-macam alasan cari. Lepas tu nanti dah sudah aku mau buat ni Tono. Dorang ni macam-macam bah. Dorang tanya aku, anulah pasal ni data lah apa. Alasan. Itu alasan. Okay, alasan. Sedangkan kamu boleh counter orang bilang dengan kamu punya prospektum. Kalau orang sudah cerita pasal data melimpah-limpah, kenapa Tuan Wow nak bagi unlimited data segala, kamu tanya dia balik. Okey, boleh saya tanya? Maaflah saya mau tanya. Selama ni kan kamu pergi supermarket, kamu pergi hypermarket kah, pergi Bataras kah, pergi beli beras, kamu bayar pakai data kah? Orang terima juga data tu beli beras. Try tanya dia. Try tanya dia. Kalau jawapan dia iya, memang menanglah tu orang. Sebab kalau kamu ada data yang banyak pun, yang unlimited pun, kamu beli barang tetap pakai duit. Tetap pakai duit. Tetap pakai duit. Tidak kamu beli Pampers dibayar pakai data. Saya ada 89 GB lagi nih, bolehkah beli ni Pampers? Mustahil supermarket itu terima. Tapi kalau kamu ada commission, ada duit, biarlah termuntah-muntah data atau kamu mau beli berapa GB, suka kamu lah mau top up berapa banyak. Betul tak? Jadi semua itu alasan sebenarnya. Alasan. Jangan jadikan alasan itu untuk halang kamu berjaya. Setiap benda yang kita buat, kita boleh fikirkan positif dia dulu. Memang betul ada negatif dia, tapi dari sisi lain mesti ada positif dia. Jadi alasan yang sebenarnya halang kita untuk kita maju, untuk kita berjaya. Sebab orang negatif itu sentiasa ada. Alasan memanjang sangat. Malas tu memang yang paling utama lah yang saya nampak dalam orang-orang yang gagal. Sebab dia gagal dia memanjang, tidak pernah berjaya. Dia gagal tu bagus. Gagal tu kita gagal untuk berjaya. Tapi gagal memanjang gagal ni masalah juga nih. Sebab penuh dengan alasan, negativity. Malas, dah tahu, inilah itulah, si ini nak peduli lah, si inilah nak mau lah. Asyik blame orang saja. Dia nak mau ajar saya lah, dia nak pandai ajar saya lah. Nanti sudah diajar, cara diajar tu tak betul lah. Macam-macam. Itu namanya alasan. Okey, seterusnya. Jadikan diri trademark untuk Tuan Wow. Ini saya selalu buat. Saya suka buat dan saya selalu buat. Biarkan orang nampak kita dengan gilakan Tuan Wow. Biar orang nampak kita, si Kayong Tuan Wow je tu. Siapa Tuan Wow je tu. Biar di mulut-mulut orang tu kita ni Tuan Wow. Biar. Sebenarnya itu bagus. Kamu sudah branding diri kamu. Kamu sudah ada satu orang nampak kamu kan si Tuan Wow, si Tuan Wow. Kan best kan? Bila orang gelarkan diri kita macam tu, kurang-kurangnya orang tahu kita ni Dila Tuan Wow. Bila orang cakap aku ada masalah lah, SIM card ku ni lambat betul. Kau jumpa si Kak Yong. Dia Dila Tuan Wow tu. Orang sudah tahu, kita sudah branding diri kita. Macam kereta saya sendiri, memang iklan bergerak, memang stiker tu besar-besar Tuan Wow. Lepas tu orang cakap rumah saya cat dengan SIM card Tuan Wow. Biar orang nampak kita ni gila dengan Tuan Wow. Okey? Gila dengan Tuan Wow. Macam saya sendiri, macam baju tim. Saya ada tim, let's say saya ada tim volleyball. Tim volleyball tu saya punya jersey saya akan buat Tuan Wow. Biar orang tahu, oh Tuan Wow pernah jadi tim ni. Saya suka benda-benda macam tu. Biar orang tahu saya lah gila, orang yang gila Tuan Wow. Biar. Sebab sebenarnya benda tu boost semangat kamu. Bila kamu sentiasa dengan Tuan Wow, apa-apa pun Tuan Wow, apa-apa pun Tuan Wow. Di otak kamu Tuan Wow semua. Jadi semangat kamu sentiasa ada dengan Tuan Wow. Kamu tidak down. Okay? So macam sekarang ni saya nampak banyak tim-tim yang buat baju, stiker, lekat kereta semua kan Tuan Wow. Bagus. Benda tu bagus. Buat branding diri. Biar orang tahu. Lekat nombor telefon tu besar-besar di belakang kereta. Dila Tuan Wow. Nombor telefon saya begini. Biar orang nampak, orang gambar, orang join. Kan? Iklan bergerak. Benda tu iklan bergerak. Buat. Jangan dah buat. Okey. Saya suka share gambar-gambar begini. Ini salah satu aktiviti yang Kak Yong dengan husband buat baru-baru ni. Kami pergi ke satu daerah. Itu daerah kan? Nama dia. Di area Kuala Penyu. Okay, sebesar Kuala Penyu tu kami pergi satu tempat. Nama dia Kampung Tempurung. Kami ada satu leader di situ.
dia bawa kami untuk buat mini preview. Okay. Tempat tu dia santai, dia di tepi laut. Nama dia Kampung Tempurung. Kamu mungkin boleh pergi, dia ada macam chalet juga di situ. Ini aktiviti kami bersama grup. Kami tidak mementingkan tempat yang, okay, kalau kamu jemput kami mesti hotel lah. Mesti hotel mewah yang 5 bintang yang kami selesa untuk buat. Kami tidak pernah. Sebab bagi kami ilmu tu lebih penting. Dimanapun kamu buat, kalau ilmu tu sampai, insyaAllah grup kamu akan berkembang. Alhamdulillah masa tu ada beberapa orang yang join di bawah leader kami di situlah. So ini yang saya cuba sampaikan. Kalau kamu sudah ada grup, kamu sudah ada networking, kalau boleh sekali-sekala orang bilang, kalau ngam dengan masa kamu, pergi serve diorang, ikut diorang punya aktiviti. Macam mana Tuan Tahir buat dengan kami dulu. Bila kami jemput pergi mana-mana, dia datang. Mesti dia datang. Dia pergi Labuan, dia datang. Dia buat job review. Kami ajak dia pergi grup kami dekat Cipitang, dia pergi juga. Kami ajak pergi buat review di Keningau, dia pergi juga. Di Kota Kinabalu, dia pergi juga. Maksudnya kan, apa yang Tuan Tahir buat dulu, kami try untuk buat dengan tim kami. Duplikasi. Okay. Selain daripada preview begitu, sebenarnya kita ni kan, dalam Tuan Wow ni, kita boleh je pun serve kita punya rakan-rakan niaga, berjumpa dengan rakan niaga kita dengan cara yang lain. Bukan semestinya kita jumpa mesti cerita Tuan Wow, bukan semestinya kita jumpa hari-hari kena cerita bisnes kau berapa, income kau berapa, enggak. Ini juga salah satu aktiviti kami pergi ke Tawau. Kami jumpa dengan Tuan Tahir, kebetulan ada keluarga Tuan Tahir juga situ, ada perkahwinan. Lepas tu kami pergi salah satu tempat sahabat atau rakan Tuan Wow branch dekat Tawau, dia ada restoran di situ. Orang bilang support dia punya perniagaan, tapi memang sedap lah. Lepas tu bersukan bersama-sama. Diorang main futsal macam tu kan, beriadah bersama-sama. Ini secara tidak langsung mengeratkan silaturahim di antara rakan niaga dalam Tuan Wow. Kaizen Group tu sendirilah untuk kami. So kita berjumpa bukan sahaja untuk bisnes, jangan fikir bisnes semata-mata. Kita juga jaga silaturahim antara kita. Okay? Walaupun dia dari grup Kaizen begini, bila kita sudah bersatu, kita di bawah grup yang sama. So time tu diorang bersukan lah, diorang main futsal. So di situ berjumpa, dari tempat-tempat lain datang, bersukan sama-sama. So banyak cara sebenarnya kalau kita mau mengeratkan silaturahim dalam kita punya dalam kita punya bisnes ni. Okay? Okay, so rasanya Kak Yong sudah share tips-tips atau ilmu-ilmu untuk kamu semua. Sebelum kita pergi sesi Q&A ataupun sebelum Kak Yong bagi soalan untuk orang dapatkan duit RM100, duit raya dari Kak Yong, kita malam ni bertuah kerana Kak Yong dengan berbesar hati menjemput salah seorang fighter di Labuan. Dia sebenarnya under rangkaian saya, tapi dia direct branch Fahmi Latif. Okay. So malam ni saya berbesar hati menjemput Sifu Ana dan Sifu Kanis Tobi. Okay. Malam ni diorang ada bersama-sama kita. Boleh nampak kah? Dekat-dekat sini. Nampak kah? Malam ni diorang ada lepak di rumah Kak Yong. Kami makan-makan di sini. Okay, boleh nampak kan? Boleh nampak kah? Cuba type dulu satu di ruang chat kalau nampak. Type dulu nombor 1 kalau nampak. Kak Yong mungkin boleh stop share dulu. Boleh kita besarkan gambar Kak Yong dengan tim. Stop share Wera. Stop share. Ya. Right. Okay, guys, boleh nampak kan? Okay. Malam ni saya dengan orang kata berbesar hati, memperkenalkan kamu dengan Sifu Ana dengan suami dia, Mr. Kanis Tobi. Okay, fighter di Labuan. Okay, fighter di Labuan. Apa yang saya mau diorang share ini, saya perkenalkan mereka sedikit sebanyak. Okay,
mereka ini pemegang pasport, okey? Pemegang pasport, okey? Pemegang pasport, tetapi boleh cecah income 4 angka, guys. 4 angka, pemegang pasport tapi boleh cecah income 4 angka. Okey. So malam ni saya akan bagi peluang mereka suami isteri untuk sharing sikit bagaimana mereka bermula, bagaimana mereka join Tuan Wow ni, apa usaha mereka sehinggakan mereka yang pemegang pasport pun boleh buktikan diorang dapat komisen 4 angka dalam Tuan Wow. Okey? So mungkin siapa? Boleh mula dulu? Perkenalkan nama dulu Kak macam mana? Oke, selamat malam semua. Teruskan. Selamat malam semua. Jempolku sedikit. First time, sorry. Oke, selamat malam semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada PBR kita Kak Yo. Tidak lupa juga ucapan terima kasih Barisan HQ dan terima kasih juga buat branch kita Familatif karena mengundang kita dan dibagi kepercayaan untuk boleh bicara. Kepercayaan, Ya. Oke. So, Saya perkenalkan diri ya. Nama saya Anasya. Di TV saya ini ialah husband saya. Bapak sikit. Itu semangat. Oke, kalau boleh Cipu Ana atau Tukanis ceritakan macam mana boleh join Tuan Wow ni? Bila join Tuan Wow, macam mana boleh terjebak dengan Tuan Wow? Kita join Tuan Wow ni dalam tahun 2001. Kita terjebak dengan Tuan Wow ni yang biasalah, pasti data punya pasal. Lepas tu kita 2021. 2021. Dia nervous sikit. It's okay. 2021 guys. 2021 bukan 2001. Oke. Oke. Lepas tu selama setahun tu kita jadi pengguna saja. Oke. Sebagai pengguna dan memerhatikanlah. Lepas tu satu masa kita tahu bahwa ini SIM card Tuan Wow boleh membuat menghasilkan income dan kita coba membuatlah ya betul. Maksudnya selama setahun tu Memerhati saja. Memerhati. Top up juga lah. Setiap bulan memang top up. Tak pernah miss top up lah. Tapi dalam masa yang sama tengok belajar juga lah. Benda ni boleh buat duit. Gitu. Okey, jadi apa langkah seterusnya bila kamu dapat tahu benda ni boleh buat duit? Apa kamu buat? Kami terus pasang target lah di situ. Pasang target. Kamu jumpa leader kamu kah? Okey, kamu cari Familatif, kamu tanya dia macam mana mau buat duit. Okey, so dia ajar kamu, kamu pun terus pasang target. Okey, kalau boleh saya tanyalah kan sebab saya dipahamkan dan saya tahu kamu ni sudah cecah 4 angka. Dalam masa berapa lama buat tu boleh dapat 4 angka tu? 3 bulan. Wah, dalam masa 3 bulan. Tengok guys. Dalam masa 3 bulan hit 4 angka. Kayung sendiri 3 bulan belum hit 4 angka. Diorang ni dalam masa 3 bulan boleh hit 4 angka. Hebat dah hebat nih fighter di Labuan nih. Jadi kan guys, bila kita ada guide yang betul, kita rajin, kita mau cari tahu, ada benda yang mustahil kan. Okey, kalau boleh saya tanya kan, si Pukanis atau si Puana kan, macam dalam perjalanan kamu buat Tuan Wow ni kan sampai hit 4 angka tu kan, bolehkah share sikit dengan kawan-kawan kita malam ni kan, apa cabaran-cabaran yang kamu hadapi? Sebab dah semua benda manis kan akan berlaku sepanjang perjuangan kita dalam bisnes Tuan Wow ni kan. Boleh share sikit? Apa macam terjadi kah di sepanjang macam macam buat Tuan Wow ni dalam proses mau dapat angka yang naik ni kan mesti ada proses. Mungkin ada kejadian kah, ada apa? Mungkin boleh share sikit dengan kawan-kawan kita malam ni? Prosesnya itu memang ada. Bukannya benda yang manis itu harus didapat dengan semudah kebalikan telapak tangan. Betul. Prosesnya. Adakah macam kejadian-kejadian macam kejadian ada? Okey, mungkin boleh share sikit. Masa yang satu malam tuh kita tengah mau pergi daftar, sebab kita ada project orang, so orang ada mau 5 orang, register dalam satu malam tuh. 5 orang dalam satu malam. Satu malam 5 orang.
Lepas tuh itu tempat tuh menuju kampung. Oke, masuk macam area kampung Masuk di lah. dalam area kampung Oke, lah. oke. So, kita daftar dalam jam 11 begitu selesai. 11 malam. 11 malam. Wah, oke. Yang masa kita pulang tuh, tayar motor pancit. Allahu Akbar. So, tayar motor pancit. Lepas tu tem lepas berjuang tayar motor pancit. Jadi terpaksa lah. Saya tidak saya tidak pernah naik motor, jadi saya yang terpaksa jadi tolong-tolak. Oke. Jadi terasa yang saat yang menolakkan motor terasa mungkin menangis kan kita rasa keperitan dalam perjuangan kita mau dapatkan income begitu kan. Orang bilang tidak semestinya kita join terus duit itu dapat kan, mesti kita lalui kepahitan itu dulu, ujungnya manis, betul tak? Oke. Mungkin boleh share juga dengan kawan-kawan kita kan, si Fuana dengan si Fukanis ni buat full time ke part time? Part time. Part time. Maksudnya masih bekerja lah. Sebab kita kan pemegang paspor. Oke. Jadi memang kita kerja part time lah masa sekarang. Oh, maksudnya sambil buat, sambil bekerja. Daripada bekerja tu kita tanam target lah. Kalau boleh macam share sikit bah. Kalau macam dalam 1 bulan kan, macam mana kamu tanam, macam mana kamu letak target kamu? Macam, okay, dalam bulan ni aku mau begini-begini kah? Macam mana? Macam dalam 1 bulan tu kan, kamu ada set ke targetmu berapa orang, kawasan mana? Ada. Memang ada lah. Kami ada target dengan bimbingan si Bupami. Oke. Memang kena bimbing dengan leader kan? Oke. Kita ingin sukses, kita kena paksa diri. Paksa diri. Oke, itu kuncinya, paksa diri guys. Paksa diri, jangan malas, jangan alasan. Macam Kak Yongxie tadi, tiada alasan untuk berjaya. Macam mereka ni sudahlah pergi sign up 11:30 malam. Malam-malam pergi sign up, sudah sign up, dapat tayar motor lagi meletup. Paksa lagi yang si isteri ni pergi tolak motor. Tengok betapa pahitnya dengan perjalanan untuk menuju kejayaan. Oke. So untuk sekarang ni si Fuana, kalau saya boleh tahu kan, berapa ramai sudah rekan niaga di bawah kamu punya grup? Berapa ramai? Ada 100 lebih. 100 lebih guys. 100 lebih. Tengok, sudahlah boleh hit 4 angka dalam masa 3 bulan. Sekarang rakan niaga pun ada 100 lebih. Hebat mereka ni. Jadi kan mungkin boleh share sikit apa-apa tips ataupun apa-apa nasihat kepada rakan niaga kita yang join malam ni, ataupun mereka akan sampaikan kepada rakan niaga yang lain. Orang bilang sedikit nasihat daripada si Fuana dengan si Fukanis. Orang bilang yang pemegang pasport tapi boleh buktikan benda ni, tiada benda yang mustahil. Okay, mungkin ada sedikit nasihat kepada kawan-kawan kita malam ni. Si Fukanis. Kasih mungkin si Fukanis mau bercakap. Dia suruh isteri yang cakap. Okey, boleh. Untuk semua yang rekan-rekan di luar sana tuh, kalau Anda yang tengah buat tonlo nih, teruslah berjuang. Biar orang cakap biar susah 3 tahun, jangan susah 30 tahun. Betul. Biar susah 3 tahun, jangan susah 30 tahun. Oke guys, pegang tuh. Biar susah 3 tahun nih, kita menangis kah, tolak motor kah, tolak kereta kah, kita nak kisah. Yang penting kita nikmati selepas 3 tahun tuh. Apapun terjadi, buat biar sampai jadi jutawan. Ya, oke. Terima kasih si Fuana sama si Fukanis. Sebab sudi hadir malam ni sharing dengan kawan-kawan kita. Mungkin boleh buka sedikit minda mata mereka di luar sana bahawa tiada yang mustahil untuk kita buat bisnes Tonwau ni kan? Ya. Oke, so rasanya kamu sudah dengar testimoni hebat dari si Fuana dengan si Fukanis. So rasanya lepas ni buanglah alasan kamu untuk buat benda ni, untuk bisnes ni dalam Tonwau. Oke, kawan-kawan, buat. Jom kita buat sama-sama. Tiada benda yang mustahil. Sedangkan mereka 3 bulan boleh 4 angka. Yang Kayong sendiri dulu 3 bulan belum pun 4 angka. Kesian baru puluh-puluh. Diorang boleh 1,000, 2,000 sudah dalam masa 3 bulan. Kenapa kita nak boleh? Sama-sama pun kita manusia. Sama-sama pun Allah bagi kita 24 jam. Sama aja semua. Semua masa sama. Cuma dari kita saja. Macam mana kita mau buat.
benda ni. Macam mana kita konsisten, okay? Buat ikut insyaAllah tips-tips yang Kak Yong bagi tadi atau leader-leader sebelum ni dalam sesi akademika bagi, ikut. Jangan dah ikut. Sebab HQ sendiri dia sudah bagi inisiatif untuk buat sesi akademika ni setiap minggu untuk kamu top up ilmu. Saya sendiri pun join, dengar. Sebab sifu lain tips dia, lain dia punya cara kan. So kita ambil benda-benda tu. Jangan block kita punya minda. Okay? So sekali lagi terima kasih Sifu Ana dengan Sifu Kanis. Terima kasih banyak. Teruskan perjuangan sehingga menuju orang bilang lagi kejayaan. Okay, alright. Terima kasih. Ya, sama makan lah. Banyak lagi makanan tu. Okay guys. So Kak Yong mau pergi ke segmen seterusnya. Kita mau bagi duit raya tau, 100. Siapa mau duit raya? Siapa yang belum habis ampau dia ni kena bagi. Coba chat dulu di ruangan chat room. Kak Yong mau tengok dulu di chat room. Siapa mau duit raya 100? Type mau dulu, type mau cepat. Type mau dulu, type mau ramai-ramai. Kak Yong mau bagi soalan sudah ni. Wah, ramai yang mau ni. Ramai yang mau adik raya. Mesti ramai yang tengok budak-budak jangan dapat duit raya. Sendiri mendapatkan. Okay. Malam ni Kak Yong mau bagi RM100 kepada satu orang ya, apa menang? Satu orang saja yang bertuah malam ni yang boleh ataupun orang pertama yang raise hand ah. Orang pertama yang raise hand nanti pihak HQ admin akan cek siapa yang pertama raise hand, dia akan di-unmute dan jawab soalan Kak Yong. Okay? Okay, ready dah kamu? Ready dah? Okay, japa. Okay. Soalan dia berbunyi begini. Ready ya? Ready. Siapa dulu raise hand? Admin akan unmute dia punya mic. So dia yang bertuah untuk dapat duit raya RM100. Duit raya RM100 daripada Kak Yong. Oke, soalannya ready ya? Soalannya, bilakah baby Ton Wow ditubuhkan? Bilakah baby Ton Wow ditubuhkan? Okey, Kak Yong, kita ada seorang orang pertama yang angkat tangan ni. Ada sudah raise hand? Ada, sudah. Okey. Kalau boleh unmute-kan dia punya ni. Okey, baik. Halo, Assalamualaikum Kak Yong. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh Selamat perkenalkan malam. diri dulu. Boleh. Saya Sifu Bob dari Kuala Sarawak. Oh, okey. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Jauh si Pupo bah. Okey, untuk jawapan Kak Yong, baby Ton Wow. Okey, baby Ton Wow. ditubuhkan pada 15 Oktober 2018. 15 Oktober 2018 ah. Yakin Ya. ke tu si Pupo? Ya, lock kunci terus. Kunci terus ah. Yap. Okey. So, jawapan dia betul. Nanti tolong bagi full name, nombor ID dengan nombor telefon dengan kita punya admin ah. Okey, terima kasih Kak Yong. Alhamdulillah dapat Tahniah Hari Raya. kepada Sifu Bob kita sudah berjaya memenangi RM100 ah. RM100 daripada Kak Yong sebagai duit raya, okey? Terima kasih Kak Yong. Alright, Assalamualaikum. okey. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk siapa yang participate malam ni. Tahniah kepada Sifu Bob dapat duit raya dari Kak Yong dan juga pihak HQ kerana bagi kepercayaan sekali lagi kepada Kak Yong untuk sharing malam ni. So harap tips malam ni berguna untuk kamu semua.
kita aplikasikan sama-sama. Semoga kita berjaya bersama-sama dalam Tahun Wang. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam. Take care. Selamat Hari Raya.